الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار، اللهم آمين. Dikasihi berfadilah Tuan Imam, pimpinan masjid, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat yang ke-22 dan 23 daripada suratul Hadid. Kita pilih sebagai renungan muqaddimah kita pada malam ini. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, tidaklah ada satu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu itu, melainkan telah sedia ada dalam kitab, yakni dalam pengetahuan kami, sebelum lagi dari kami menjadikannya. Sesungguhnya mengadakan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu diberitahu tentang itu supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira secara sombong dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang yang sombong, takabur, lagi membanggakan diri. Muslimin dan muslimat sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelas menyatakan bahawa apa-apa yang Allah timpakan daripada bala bencana, ujian, regulasi, apa yang berlaku di atas muka bumi ini, hatta ke atas diri kita, yang berlaku itu semua sebelum jadi lagi benda itu dah ada tercatat di sisi Allah di dalam Alkitab, yang dikatakan fi kitabim min qabli an naqra'aha, duduk di dalam kitab, yakni dalam pengetahuan kami. Pengetahuan siapa? Pengetahuan Allah. Di mana tu? Di Lauhul Mahfuz, satu tempat di mana segala yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan datang berlaku, semua dulu ada di situ. Semua ini di sisi Allah begitu mudah sekali. Kita rancang nak buat bagian-bagian, Allah rancang, maka rancangan Allah yang pasti berbeda.
Kita buat dengan begitu teliti, kita rancang dengan begitu rapi, kita begitu inginkan sesuatu, tiba-tiba Allah kehendaki sebaliknya. Yang berlaku macam mana? Pasti yang berlaku yang dikehendaki oleh. Apa kata Allah? Dikaila taksau ala ma fatakum. Supaya kamu tak putus asa dengan apa yang luput daripada kamu. Kamu begitu sekali nak benda tu, kamu begitu sekali berusaha ke arah nak memiliki benda tu, kamu begitu sekali mengimpikan sesuatu yang kamu dambakan berlaku dan hadir dan dapat kamu miliki dalam hidup kamu, tiba-tiba dia tidak berlaku. Likaila taksau ala ma fatakum, kamu tidak akan kecewa, putus asa dengan apa yang luput daripada kamu. Wala tafrahu bima atakum, kamu juga tidak akan terlalu gembira dengan apa yang ada dengan kamu. Kamu tak akan jadi sombong dengan apa yang Allah beri dekat kamu. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita biasa dengar pepatah kita menyebut pusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Bukan. Ada lagi yang menyebut burung berdentum di langit, bom bom bom, air itu payah jangan dikeluarkan. Kita tak tahu hak nak jadi salah, kita tak tahu hak nak jadi salah. Esok pun kita tak tahu hak jadi kemarin dulu kita tahu. Bukan. Bagian kita punya rancang, kita punya strategi, punya satu plan yang begitu cantik bagi kita. Kita dok rasa lagu tu, tiba-tiba Allah kehendaki sebaliknya. Maka yang dikehendaki Allah itulah yang pasti berlaku. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, orang yang beriman dia akan terus melangkah ke depan. Orang yang beriman dia pasrah kepada ketetapan. Orang yang beriman tidak istilah putus asa di dalam kehidupan. Siapa tak sayang isteri dia? Siapa tak sayang anak-anak dia? Dia hidup kerana di antara tanggungan yang dia mikul, dia tanggung dalam hidup adalah anak dan isteri. Kalau tanya sayang tak sayang, tentu dia sayang. Dia ingin kalau boleh dia mati dulu pada bini dia. Kalau boleh anak-anak mau mandi dan kapan dia. Anak-anak mau besar depan mata dia. Bukan takat besar, bahkan anak mau menikah, dia jadi wali, kemudian dia jadi tuan kepada anak dia. Tapi demikian, kalau Allah kehendaki diambil mereka depan mata dia tunai. Tuan, baru ni ada seorang superintendent polis Nun di Putrajaya, di Lembah Kelang dia bekerja. Tiba-tiba dekat pilihan raya dia dikehendaki balik bertugas di Terengganu, negeri dia. Mula-mula dia nak balik seorang dia. Tiba-tiba dalam keadaan balik seorang tu, Allah campak dalam hati dia supaya bawa balik bini dan anak-anak dia. Bukan bini dia seorang, semua dengan anak-anak dia, 7 orang pun dalam kereta. Pukul 2:30 pagi dia pun dah sampai ke Terengganu, duduk dekat jalan Usut. Tuan-tuan, dia mengantuk dan dia cuba untuk tahan mengantuk dia. Dia seorang pegawai keselamatan, takkan dia tak tahu? Dan dia telah mengambil langkah keselamatan, berhenti dia dan tidur dia dan lena dia. Lena cukup dah rasa lena, mungkin bawa pula, bawa aja. Tiba-tiba dia langgar divider, jatuh dalam longkang. Perkataan terakhir dengar di telinga dia, "Abang." Bini dia berjerit. Tuan-tuan, mati isteri dia, mati 2 daripada anak dia. Anak dia kecil 9 bulan, kehilangan ibu yang tentu sedap mencari ibunya yang pergi buat selama-lamanya. Kalaulah orang beriman dia tak ada kekuatan dalam diri dia bahawa kita ni siapa depan Allah, maka tentulah dia boleh jadi gila dan putih goyang.
Tapi bila dia ingat ini ketetapan Allah, nak buat hubungan, ini ketentuan daripada Allah. Dia itu tuan puncak dah. Hak jadi ketua atas sekali tak tani dah. Dia ingat tentu orang ambil dia tani. Tiba-tiba orang tak ambil juga. Dia pun merajuk hati. Dia kata aku mana pun nak masuk jalur bebas. Satu pilihan raya di sebuah negara baru-baru ni. Dia pun masuk jalur bebas. Penuh dalam tumbak abang, penuh dalam media baru. Kata dia masuk jalur bebas. Heboh. Sampai orang kata tak patut. Kamu tu timbalan wanita punya dua. Ada satu negara, di negara tu parti yang cukup besar dan terkenal. Dia bukan orang sembarangan, seorang peguam. Dia pun masuk tuan-tuan. Tiba-tiba dah apa undi je, hilang deposit. Mau kalau kata dia tidak punya kekuatan iman bahawa ini ketetapan daripada Allah, siapa akan menang? Dia tak kira peguam, dia tak kira siapa. Kalau tak ada kekuatan, muslimin muslimat sidang di maaf yang dikasih sekalian, nak abad kata akhirnya daripada semua cerita, daripada semua kisah hidup kita adalah ketentuan daripada Allah. Kalau Allah kata yes, mesti yes. Kalau Allah kata no, mesti no. Kita hanya boleh merancang, kita boleh berusaha, tetapi akhirnya yang membuat keputusan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang beriman dia tidak akan putus asa. Sebab itu Allah kata likaila taksau ala ma fatakum, jangan supaya kamu tak akan putus asa apa yang luput daripada kamu. Bapa tak sayang dekat anak, siapa tak kasih dekat anak, dahlah dia suami tinggal anak kecil seorang, sayang dia, belai dia, tatang anak tu macam bini yang penuh. Anak baru berlaku, anak baru umur 3 tahun, anak dia beli basikal baru bagi anak dia main, bukan keluar, main dalam rumah. Tuan-tuan, satu perempuan tuan, suami ambil anak laki-laki dia, ambil anak perempuan, dia pun tak jumpa laki dia pun tak jumpa dah dia. Laki ghaib bawa anak laki-laki dia, tinggal anak perempuan buah hati pengarang jantung dia. Tuan-tuan, tamak duduk syok main dengan anak. Dia pergi kerja balik, anak duduk tunggu di tempat rumah masuk. Dia sayang anak dia tu. Tiba-tiba satu hari anak tu jatuh sakit, demam sikit-sikit. Bawa pergi hospital Pakau KMC. Tak bawa pergi hospital ni, tak bawa pergi hospital Ustaz. Tuan-tuan, sikit je sikit mati. Takkan terkejut dia ni, doktor abang anak dia mati pengsan, bahkan makin pengsan lagi. Tuan, orang bawa anak dia, dia menangis, orang mandi anak dia, orang kapan anak dia, orang semayang anak dia. Hari-hari dia duduk riau di kubur. Dia balik rumah dia, dia teriak-teriak ke anak dia, dia tak ubah segala pekakai anak dia, dia biar dalam rumah tu lah. Basikal duduk tang tu lah, baju duduk tang tu lah. Akhirnya setelah beberapa hari dia duduk buat lagu tu, tiba-tiba dia tengok anak dia betul-betul balik daripada kubur, kayu basikal dalam rumah dia. Bukan anak dia Ustaz, hantu malu. Kayu dia dalam rumah. Sepatutnya orang beriman dia kena surrender. Bukan hak dia untuk menangis dan merintih. Kita bagi meratap sebuah kebahagiaan. Kita boleh keluar air mata, kita boleh sedih, tapi kita tidak boleh berputus harapan. Nabi kata as-sabru fi awwalis sabati. Hadis riwayat Bukhari. Sabar itu kata Nabi pada permulaan sabar, waktu kena sabar. Waktu kena tu sabar. Muslimin-muslimat ini rahmati Allah. Wala tafra'u bima atakum. Kalau dapat satu-satu nikmat, dapat satu-satu anugerah, dapat satu-satu yang seronok, yang syok kepada kita ini, jangan kita terlalu seronok sehingga kita jadi sombong. Tuhan bagi kedudukan, Tuhan bagi pangkat jawatan, Tuhan bagi. Kita pun merok syok duduk di atas 5 tahun bakul punya ada. Kan? Kalau 5 tahun. Kemudian tiba-tiba Allah ambil dengan sebab kesombongan dan keangkuhan kita,
Dengan sebab kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri kepada kita, Allah boleh ambil tuan-tuan. Dia Tuhan. Harta benda kita akhirnya Allah Ta'ala, pangkat jawatan kita, semua kurniaan Allah Ta'ala, semua hak kita ni hak Tuhan belaka. Diri kita pun hak Tuhan, anak kita pun hak Tuhan, bini kita pun hak Tuhan, semua hak Tuhan. Kalau Tuhan kata nak ambil sekelip mata, boleh ambil dengan berbagai cara. Allah boleh buka bila-bila masa pintu langit, cuba hujan. Mula-mula nama dia hujan rahmat, talajak, lepas tu tuan-tuan nikmat hujan turun-turun, tenggelam bumi. Allah boleh buka pintu bumi, terbuka air memancur, tenggelam manusia di dalamnya. Air yang tenang berubah menjadi ombak yang ganas. Boleh Allah letak tsunami 2004 sebagai rekod dalam hidup. Kita boleh tengok ganasnya ombak itu tentera Allah. Dia bukan ambil 1000, dia bukan ambil 2000, dia ambil 100,000 nyawa dalam beberapa second, tenggelam, hancur, muslim. Muslimat sekalian, Allah kata di dalam hujung ayat yang ke-23, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan bermula Allah tak suka kepada orang sombong dan takabur. Sebab tu jangan sombong bila duduk di atas, jangan sombong bila dapat apa-apa, jangan sombong, Allah benci. Saya bisa tengok satu budak dapat 5A. 5A ni kira tak ada amanah dalam 5A ya. Mak pak ni syok dia nak dapat 5A. Cantik dah parking anak di sekolah agama. Hantar dia makan mampu, bagi masuk makan mampu, gua bagi. Kan waktu zaman saya duduk banyak long tahun lah ni, dia tu pun dah ada anak-anak apa semua dah. Tapi pasal apa dia tak mau biar anak dia duduk di mata mampu, cantik dah kita duduk didik. Cuma waktu zaman saya duduk kerja dulu, zaman tu guru Ustaz masuk, Ustaz keluar, maklumlah urusan darat jadi ramai daripada guru tetap. Hak tetap ni saya, hak sadaq tu ramai. Jadi Ustaz tak ada cikgu, Ustaz tak ada cikgu, dia 5A. Kan? Main duk kiri ni pasal apa, tak masuk kelas apa semua ni, pasal apa dia jadi lagu ni, nanti anak dia jadi mangsa, anak dia nak cerdik, apa begitu begini. Ambil buat blok. Ambil buat blok tuan daripada anak 5A. PMR hancur, SPM hancur. Akhirnya kerja dengan SPM itulah. Akhirnya tukar kerja, dengan buat kerja, lepas itu bolehlah menjadi pemakanan. Padahal anak itu dimulai. Jangan. Hak bagi siapa? Hak bagi Allah Ta'ala. Hak bagi itu siapa? Hak bagi itu Tuhan. Kena minta dekat dia, kena syukur dengan nikmat dia. Mudah-mudahan kita semua dapat kurniaan Allah Ta'ala untuk menjadi hamba yang bersyukur di atas segala nikmat limpahannya dan bersabar di atas segala pujian dan ketetapannya. Tuan-tuan, tadi waktu saya di pejabat, saya difahamkan bahawa mantan Menteri Besar Ustaz Azizah dalam keadaan tidak sihat, sakit yang agak kritikal, dan saya mohon kita doa mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah kesembuhan dan dapat kembali bersama dengan keluarga dan masyarakat. Dan kemarin Besar yang baru telah sempat melawat beliau di KMC, dan kita doa mudah-mudahan kebesaran yang baru dan kepimpinan yang telah diberikan amanah oleh Allah dapat memastikan agama kita terus diangkat dan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah kepada pemimpin-pemimpin ini supaya mereka dapat menjaga agamanya sehinggalah kita sama-sama mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan kuasa ni tuan-tuan, dia bukan ghanimah, dia bukan harta rampasan ketika bila kekayaan, tetapi kuasa adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung kuliah kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini insyaallah. Kita sampai di muka surat 14. Di 14 muka surat 14 kitab saya ni summa yaqulu. Betul tak? Di dalam matan hadis itu summa yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsi man taraka malan fali ahli wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Dekat situ kan? Boleh. Baik. Summa yaqul, kemudian, summa itu makna kemudian. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, ana aula. Ana itu makna aku. Ana makna aku. Makna saya. Ana lah I. Ana dalam bahasa Arab, I dalam bahasa Inggeris, saya dalam bahasa Melayu baru, aku dalam bahasa lama. Aku, kata Nabi, adalah berhak menolong tiap-tiap seorang mukmin lebih daripada ia orang mukmin itu menolong dirinya sendiri. Nak cerita kata Nabi begitu sayang kepada orang beriman. Nak cerita kata Nabi begitu kasih kepada umat dia. Nabi kata aku lebih aula, aku lebih lagi sayang kepada orang beriman daripada dia tu sayang kat diri dia sendiri. Itu dia tuan. Sehingga Nabi kata man taraka malan fali ahli. Sesiapa yang tinggal harta benda, maka itu adalah untuk waris-warisnya. Siapa mati tinggal harta, tetap untuk waris dia, bukan untuk aku. Wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Dan sesiapa yang meninggalkan hutang atau orang yang kehilangan tempat bergantung, maka terserahlah kepada aku menjaganya, dan akulah yang menanggung hutangnya. Tu dia hebat. Punya sayangnya Nabi kepada umat, kepada orang beriman, sampai Nabi kata aku lebih aula, aku lebih layak, aku lebih sayang, lebih kasih kepada seorang mukmin itu daripada dia sayang diri dia sendiri. Siapa mati tinggal harta untuk ahli warisnya, tapi kalau dia mati tinggal hutang, dia tinggal tanggungan, maka aku akan bayar hutang dan tanggungannya aku tanggung. Ini pada peringkat permulaan Islam, sehingga hadis ini dinasahkan hukumnya. Baik, kita tengok hadis yang pertama ini mengandungi beberapa perkara. Yang pertama, gaya Rasulullah SAW semasa berpidato. Yang kedua, masa baginda diutus oleh Allah Ta'ala dan saat berlakunya kiamat. Ketiga, kitabullah ialah sebenar-benar perkataan dan dalam pimpinan Rasulullah SAW ialah sebaik-baik dalam pimpinan. Perkara yang keempat, topiknya perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama adalah seburuk-buruk perkara. Dan yang kelima, keadaan Rasulullah SAW dengan orang-orang mukmin. Mari kita tengok uraiannya satu persatu. Yang pertama, gaya Rasulullah SAW semasa berpidato. Mana semasa Nabi khutbah tu, gaya Nabi itu lagu mana? Tabligh. Tugas menyampaikan perintah-perintah agama adalah tujuan pokok dari perutusan Rasulullah SAW. Kita tahu Nabi itu antara tujuan pokok perutusan Nabi dihantar mai ke dunia adalah tabligh. Sifat Nabi daripada 4 yang wajib kita ketahui, selain daripada siddiq, amanah, fatanah, maka tabligh. Itu sifat Nabi. Kita kena siddiq, kita kena benar. Macam mana Nabi itu benar? Nah, kita kena amanah, kita kena fatanah, kita kena tabligh, menyampaikan. Maka tabligh ini hari ini menjadi satu istilah yang begitu ma'ruf dan masyhur kepada satu kumpulan yang dipanggil jemaah tabligh. Jemaah tabligh. Jemaah tabligh ni adalah satu jemaah yang cuba buat kerja Nabi, iaitu menyampaikan kepada umat satu perkara daripada perkara agama
iaitu mengajak orang buat benda yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jangan duk marah kat mereka. Jangan hak mereka buat tu bagus, kita pun tak boleh buat kadang macam mereka. Saya tu kata betul, cuma nak bakat orang-orang tabligh mengajilah. Jangan duk harap kitab tu aja. Jangan duk harap kitab Fadail tu aja. Kita duk baca, duk ulang yang tu. Dan sebaliknya kena mengaji, kena tambah ilmu. Kerana ilmu bukan dalam kitab Fadail itu sahaja. Pada kawan-kawan yang lain, kalau tak ada pengajian apa petang tu kita tak pergi mana, kalau ada orang buka kitab tu kita boleh dengar. Dan itu juga nama Hilaqul Zikri, nama majlis ilmu juga dapat pahala, dapat fadilah dan kelebihan. Kalau tak ada apa-apa orang ajak pergi, tak ada masalah, kita juga boleh dapat kekuatan. Bukan senang tuan-tuan. No? Jadi begitu. Jadi hendaklah kita ini saling lengkap dan mengukuhkan, bukan kita saling berlemah dan menjarakkan. Yang jauh tu patut didekatkan. Nah, yang dekat itu harus dirapat dan dimesrakan. Apa dia punya induk dia agama kita ini menjadi pengikat kita, iaitu Quran dan Sunnah. Tu. Cuma baru ni saya cakap jualah kat dia ada sebahagian kawan-kawan tabligh ni tak mau mengundi. Tu saya marah. Kan? Pasal dia kata yang ini Yahudi Nasara punya pasal kita 5 tahun sekali hidup berkeliling pula dah. Kita bukan berkeliling. Kita berbeza pandangan bukan artinya kita berkeliling. No. Kita tak berkeliling. Nah, yang tu tak berkeliling. Kita memilih pemimpin sebagai satu tanggungjawab. Ini tanggungjawab sebagai warga negara yang saleh. Itu tanggungjawab kita. Jadi sepatutnya kawan-kawan tabligh itu sudah pun meninggalkan perkara tidak terlibat di dalam memilih pemimpin yang berlaku di negara begitu dengan besar pengaruh tabligh seperti India ni. Mereka tak mau bagi kacau. Mereka punya tu apa? Saya tak ada apa sudah jangan dulu kacau kami punya kepimpinan. Lalu begitu kita bukan kita kacau pimpinan, bukan. Pemimpin dipilih setiap 5 tahun dan semua warga negara yang layak untuk menyatakan kesaksian mengundi boleh mengundi. Maka itu adalah merupakan satu tanggungjawab yang sepatutnya disempurnakan dengan baik. Tiba-tiba dia berkata yang ni agenda Yahudi dan Nasrani. Cuma sebab tu kita kata mau baca kitab ni, mau mengaji. Ya, walau bagaimana kita tetap puji jemaah tabligh kerana ada benda yang kita tak libat, dia boleh cantik. Ajak orang buat baik, larang daripada mungkar, itu adalah merupakan kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu disebut di sini dia kata tabligh, tugas menyampaikan perintah-perintah agama adalah tujuan pokok daripada keutusan Rasulullah. Manakala pidato adalah salah satu cara bagi baginda menjalankan tugas tabligh. Jadi pidato ni satu skill yang penting untuk menyampaikan. Ya, tabligh itu makna menyampaikan. Kita bercakap, memberikan keyakinan kepada orang yang di depan apa yang menjadi isi kepada Quran, apa yang menjadi kehendak-kehendak kepada hadis. Macam mana kita meyakinkan orang-orang yang di depan kita daripada para pendengar ketika kita berkhutbah ataupun berpidato ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bincang. Nampak? Dengan jalan pidato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara-perkara yang mesti disampaikan, daripada perkara yang sekecil-kecilnya hinggalah kepada yang sebesar-besarnya apabila keadaan menghendakinya. Nampak tak? Pidato ni pada komunikasi bagi saya. Cuma bila pidato tu so serius, waktu Nabi berkhutbah secara serius, tetapi akhirnya dia bermula daripada perkara kecil. Waktu Nabi bercakap dengan biasa dalam kumpulan kecil, kita nama usrah yang kecil, kemudian besar lagi dalam kumpulan orang yang lebih ramai. Macam mana Nabi menggunakan intonasi dan nada, macam mana Nabi meyakinkan orang-orang yang menjadi pengikut Nabi akan hujah yang Nabi kemukakan. Yang tu kena ada kepada kita umat. Sebab kerja Nabi itu adalah kerja umat. Kerja umat itu menyambung kerja Nabi. Maka hendaklah orang yang bercakap ini mempunyai kemahiran yang diperlukan ketika memberikan hujah untuk meyakinkan orang yang di depan.
Biar saya kata, kita jadi suami kena ada kemampuan itu untuk meyakinkan isteri. Kita jadi ayah kena ada kemampuan itu untuk meyakinkan anak-anak. Kita jadi pemimpin komuniti kena ada kemampuan itu untuk meyakinkan ahli komuniti. Coba bayangkan kalau kita ada keupayaan untuk berhujah dengan baik. Ini sebab itu dia ada fani al-khatawah, iaitu ketika kita menyampaikan khutbah, menyampaikan pidato telah ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata semasa berpidato tergambar pada anggota-anggota lahir baginda kesungguhan hatinya mengenai apa yang hendak disampaikan melalui pidatonya itu. Jadi makna bila kita bercakap, hendaklah cakap itu mai daripada hati. Bila kita bercakap, hendaklah suara hati kita yang keluar di atas lidah kita. Bercakap itu jangan mai daripada lidah, hakikat cakap mai daripada hati. Maksudnya bercakaplah dengan ikhlas, yang keluar daripada hati yang ikhlas akan melalui lidah yang ikhlas, masuklah dia ke dalam telinga dan sampailah dia kepada hati. Tapi kalaulah kita bercakap tetapi tidak datang daripada akar ikhlas, tidak datang daripada hati yang putih, hati yang bersih, maka yang keluar daripada lidah akan singgah sekejap di telinga, tembus telinga kiri, langsung keluar, tidak berbekas, tidak membawa perubahan di dalam kehidupan. Itu tuan. Sebab tu kita taklah mengambil serius ketika kita bercakap. Maksud dia apa? Bersungguh. Maksud dia apa? Ikhlas tu. Kita panggil quality time. Kita jadi ayah. Ayah ni sibuk. Ada time yang tertentu dia kena keluar. Tinggal anak, tinggal isteri, suami kena tinggal isteri, ayah kena tinggal anak-anak. Maka waktu bersama itu dipanggil quality time. Dari waktu bersama tu, waktu kita bercakap itu, kita hendaklah bercakap daripada hati, daripada keikhlasan. Sebab itu waktu bercakap, waktu berkhutbah, orang berkhutbah dia mesti ada apa yang disebut sebagai eye contact. Mesti ada pertembungan mata, mesti ada pertautan mata ini. Sebenarnya yang bertaut itu bukan mata sahaja, tetapi sampai ke hati. Kesungguhan itu akan sampai ke situ. Barulah datang pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tuan-tuan bayang waktu kita memberikan apa yang kita nak sampaikan kepada isteri kita, kita sampaikan daripada hati kita. Waktu kita nak sampaikan kepada suami kita, kita sampaikan daripada hati kita. Waktu kita nak bagi tahu anak kita bagi tahu daripada hati kita. Kita nak bagi tahu kepada bapa mak kita bagi tahu daripada hati kita. Hati bercakap dengan hati. Itu barulah dia memberi bekas, dia memberi kesan. Walaupun perkataan itu perkataan yang simple, tetapi dia memberi bekas. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sebab itu kesungguhan hati Nabi terpancar di atas khutbah baginda. Maknanya kita menggunakan apa yang ada daripada anugerah Allah sekeping hati yang menjadi raja bagi segala anggota, yang tidak nampak dipandang oleh mata, yang berada di dalam sangkar dada kita ini, untuk menterjemahkan keikhlasan itu melalui buit-buit perkataan, butir-butir kalimah yang membentuk perkataan-perkataan yang disusun sebegitu rupa untuk menyampaikan hasrat isi hati kita dengan penuh keikhlasan, mengharapkan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang quality time, ya, begitu sekali dia sibuk, tapi dia kata saya tidak pernah mengabaikan waktu saya bersama keluarga untuk memberikan apa yang terbaik kepada mereka. Saya teringat seorang doktor, apa nama doktor dulu lah, saya ingat doktor bukan pengarah SKL dulu, bukan pengarah Ustaz dia dulu yang nikah anak ramai. Nikah kali kedua, bini dia mati, ada 10 orang, nikah pula sekali lagi. Doktor dia dulu masuk rawat sini. Mana doktor? Saya dia tahu? Doktor Razak. Doktor Razak tu saya sembang dengan dia. Dia bagi tahu, dia dalam talk, dalam ucapan dia bagi tahu, tuan-tuan, tanggungjawab kita yang
di antara yang paling besar adalah pendidikan anak-anak kita. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita, tapi dia seorang yang sangat sibuk. Sampai hari ini dia dah lama pencen, dia dah tinggal di hospital, tapi dia masih lagi menjadi jawatan kuasa kepada beberapa jawatan kuasa di peringkat negara. Kalau di Kementerian Kesihatan dia masih lagi turun bagi skor dan penggeledahan kepada hospital-hospital. Dia tak tinggal pernah tu, dan dia cukup aktif masuk dalam kampung orang Muslim. Dia aktif. Jadi masa dia dengan bini dia, dengan anak dia tinggal sikit. Tapi dia kata waktu dia bersama itu, dia tak akan abaikan waktu dia bersama untuk touch anak-anak dia. Jadi kita ni tuan-tuan, bila dengar lagu tu, kita ada banyak masa dengan anak-anak kita. Tapi adakah kita ambil quality time tu? Saya nak tanya. Nah, ibu-ibu ambilkah quality time? Waktu kita duduk basuh kain, waktu tu anak tak duduk. Waktu kita duduk basah, anak duduk di mana? Waktu kita duduk di depan, anak duduk di mana? Waktu duduk di ruang tamu, anak duduk di mana? Anak duduk di mana? Kita kena cek. Nampak? Anak duduk baca buku, kita duduk di mana? Anak duduk mentelaah, duduk baca Quran, anak duduk di mana? Ada tak kita duduk dengan mereka? Ada tak kita sembang dengan mereka? Ada tak kita touch mereka? Ada tak kita pergi tengok mereka tidur? Ada tak? Jadi mesti ajar dari Allah, is quality time. Kita mesti memastikan bahawa kehadiran kita adalah dinanti oleh anak-anak kita. Kehadiran kita dirasai, kehilangan kita dirindui oleh mereka. Tuan-tuan, pada zaman saat mana ramai ibu bapa kalau tak ada anak-anak yang lompat sampai umur sorok, sepak tak ada, mau tak ada. Tapi kalau kita dapat didik dengan sentuhan kata-kata kita itu, maka anak kita adalah anak yang bertuah, insya-Allah, apabila taufik hidayah Allah bagi pada kita. Tuan ingat tak macam mana Luqman Al-Hakim ajak anak dia, macam mana Luqman nasihat anak dia, macam mana Luqman bagi tahu jihad pada anak dia, macam mana Luqman pesan pada anak dia, macam mana menjadi seorang leader di dalam hidup. Itu so anak kita mesti menjadi leader, mesti menjadi champion, anak kita mesti jadi juara, anak kita mesti jadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara yang penting kena ada adalah ilmu komunikasi, iaitu ilmu yang berkaitan dengan kemahiran bertutur atau pengucapan yang hari ini disebut dalam istilah pengucapan awam, tuan-tuan. Jadi kita harap supaya Nabi SAW yang menjadi idola kita, yang kita sedang bincang bahaskan pada saat ini, iaitu macam mana Nabi tunjuk dekat kita kemahiran Nabi dalam berpidato. Semasa berpidato tergambar pada anggota-anggota lahir baginda kesungguhan hatinya mengenai apa yang hendak disampaikannya melalui pidatonya itu. Lebih-lebih lagi pada perkara-perkara yang hebat seperti berlakunya kiamat. Baginda melafazkannya dengan suara yang lantang, merah menyala matanya, maknanya dengan rupa marah nampaknya, seperti keadaan seorang panglima memerintah tentera memberi amaran tentang serangan musuh yang akan datang menyerbu entah pada waktu pagi ataupun petang. Cuba tengok macam mana Nabi SAW tunjuk seriusnya Nabi. Nah, bila nak cerita tentang benda yang hebat, nak cerita tentang kiamat, nak cerita tentang azab Allah, Nabi serius sampai merah mata, lantang suara macam seorang tentera, kepala tentera, ya, jeneral tentera, panglima memerintah tentera nak bagi amaran kepada tentera-tenteranya akan serangan musuh. Takkan nak mahu ini musuh damai ni. Ini musuh damai, musuh damai. Okey, ready musuh main. Tak kalau betul, dia nak kena sebut dengan tegas, nak kena tinggikan suara, marah, takbir, Allah, piang tembak betul. Pasal apa? Pasal waktu tu kita nak kena tinggikan, itu lambang dia, syiar. Nampak tak tuan? Sebab tu dibandingkan kehebatan kesungguhan Nabi menyampaikan khutbah dalam pidato Nabi itu seumpama seorang panglima tentera yang bagi tahu kepada tentera-tenteranya tentang kemarahan musuh.
nak habaq kepada tentera dia supaya marah, tentu dia tak akan sebut sila, langkah kanan dulu, kan? Cuba tuan-tuan bayangkan kita nak bagi order dekat polis, duduk kawat tu tuan-tuan, polis kawat tu order dia, baris, sedia. Depa pun nak sedia pun kan? Luruskan barisan. Luruskan barisan. Nak buat macam mana? Mesti tak sedap tuan-tuan. Pilah di mana dunia pun, bila dia bagi order tu mesti suara dia tinggi dan dia mesti serius. Dia tak boleh dia marah, sila angkat. Nampak? Tak kalau betul, dia kena ada dia punya intonasi, dia kena tunjukkan dia punya kesungguhan ketika dia bagi tahu supaya menyerbu yang akan datang, menyerbu entah pada waktu pagi atau petang tu nak cerita kata dia akan cekak abang ni bersiap sedia, orang dah nak main dah, musuh dah main dah dengan kita, jangan dua kali lagi. Muslimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan kita bila kita khutbah, maknanya ada intonasi. Kalau khutbah tak ada intonasi, pakai straightforward betul gitu kan, habis kali untuk bilai kali lino kan, pasal apa? Khutbah betul tak ada intonasi, dia kena ada intonasi dia. Macam itulah kalau kita nak cakap dengan anak-anak kita khutbah, kita ada waktu serius, kita ada waktu lucu, kena ada tu. Janganlah tuan-tuan serius macam Nabi pun melawak. Nabi melawak, ada waktu Nabi melawak. Cuma Nabi tidak gelap ketawa berdekah-dekah. Nabi gelap sampai nampak usi Nabi. Ya, Nabi melawak. Cuma Nabi tidak menipu ketika Nabi melawak. Nabi tak bohong, Nabi cakap hak tu. Tapi Nabi melawak. Melawak ni tuan-tuan macam garam dalam makanan lah. Kalau makanan tu tak ada garam, niscaya tawar. Tapi kalau garam tu lebih, tak dimakan. Macam tu lah kita. Kalau kita ni betul sampai tak ada lawak langsung dengan bini dengan anak, tuan-tuan, Allah hambak lah, hidup kesian kat anak kita, jiwa kacau lah, amboi, pok lah, tension, sampai nak senyum pun tak mau, macam nak patung kan. Itu benda yang kita kena tengok dalam sirah, dalam sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Keadaan yang demikian adalah sangat mustahab untuk menarik perhatian dari seluruh ahli satu-satu rapat umum. Seperti itu tuan, maknanya bila kita bercakap dengan anak-anak, kita tengok keadaan, tengok masa dia. Maknanya kalau waktu tu okey, jauh lagi, maknanya kita okey, tak ada hal lagi. Tapi waktu tu sudah waktu dekat, mari kita lebih serius. Kita perlu angkat suara, kita angkat suara mengikut kadarnya. Khatibin nas ala qadri uqulihim, bercakap dengan manusia atas kadar akal mereka. Maknanya anak kita kecil umur 2 tahun, cara umur 2 tahun. Anak kita umur 5 tahun, cara 5 tahun. Anak kita umur 15 tahun, cara umur 15 tahun. Anak kita umur 28 tahun, cara 28 tahun. Itu diajar oleh Rasulullah. Kita pergi cakap dengan orang kampung, duduk di mana, duduk di hutan belum. Kita pergi cakap dengan mereka bahasa yang kita gunakan saudara-saudara sekalian dalam zaman era globalisasi untuk melakukan satu transformasi. Mereka tu pada mereka faham, duduk hutan belum tu. Nampak tak tuan-tuan? Makna atas kadar akal mereka. Dia ni anak kecil, kanak-kanak rebena. Kita pergi cakap benda hak dia tak faham, benda hak dia tak tahu, maka tentulah tidak benar perbuatan itu dari segi keadilannya. Tak ada keadilan. Rasulullah boleh duduk sembang dengan budak kecil yang sedang menangis kerana kematian burungnya. Cerita bab burung, Nabi sembang bab burung, sebab dia sayang pada burung dia. Dia duduk main dengan burung dia, tiba-tiba burung dia mati. Nabi tengok dia menangis. Hai budak, kenapa kamu menangis nak? Dia kata burung dia mati. Nabi boleh duduk sembang bab burung mati budak kecil. Kalau kita panggil-panggil ni, take over sah, kesian budak ni. Dia apa? Dia Nabi, aku tak ada kalut, kerja banyak. Nak takbir, nak perintah negara Islam Madinah ni, banyak kerja lagi nak buat. No, Nabi sendiri tu. Tu dia punya nikmat. Tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maknanya kita kena ada waktu serius, kita kena ada waktu melawak. Dekat nak periksa dah anak kita, kita boleh duduk tengok TV sama-sama duduk gelap lagi. Tu
Ada orang dia tengok gambar tali besen. Gambar tu siri yang berapa ratus lah. Duk tengok dengan anak dia, besok nak buat apa? Dia tengok lagi anak dia. Padahal no TV. Sepatutnya tuan-tuan, no TV. Bila no TV dekat anak, no TV dekat mak bapak. Tapi hari ni dia tak bagi anak dia tengok TV, dia tengok TV. Muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada waktu kita kena serius, kita kena maaf, kita kena serius. Kalau kita ni pakai duduk tak serius tu melawak sedia 24 jam dengan anak, mampu anak taubat tak pernah kat kita. Gitu. Serius, ada waktu dia, ada waktu kita melawak santai dengan anak-anak kita, tetapi tidak menghilangkan maruah dan mengurangkan kehormatan anak kepada kita. Gitu. Keadaan yang demikian adalah sangat mustahab untuk menarik perhatian dari seluruh ahli satu-satu rapat umum, kerana segala gerak-geri dan keadaan ayat muka pemberi pidato itu besar kesannya kepada mereka. Nampak tak? Kalau orang tu dia mahir berpidato, orang tu bijak berpidato, pemimpin yang hebat berpidato, dia dapat memberikan keyakinan kepada orang yang hadir dalam satu-satu rapat. Tengok sejarah, tengok siapa Soeharto, betul tak? Nah, seorang yang cukup hebat berpidato. Ada orang akan kabur, ada orang dia tak boleh bercakap melainkan kena ada Rasulullah depan dia, kena ada lindung di depan dada dia. Ada orang lagu tu, kalau tak ada lindung ni dia tak boleh. Tapi ada orang yang lebih hebat, dia tak boleh ada benda ni, dia berjalan patah tengah-tengah orang boleh duduk ikut mata lagu ni, duduk tengok dia. Pasal apa? Pasal mereka begitu sekali ingin mendengar butir kata yang keluar daripada mulut dia. Ni tuan-tuan. Cuba bayangkan kalau kita dalam keluarga kita, bila kita bercakap, bini kita tengok muka kita. Kita cakap, bini tengok muka kita, anak tengok muka kita. Dengar dengan baik, tanya, dia faham, tak faham dia tanya. Maka alangkah bertuahnya kita apabila mereka menghadam apa yang menjadi ucapan kita. Ucapan kita itulah yang menjadi dasar pada hidup mereka. Pimpinan di dalam keluarga. Macam itulah dalam masyarakat. Cuba tuan-tuan bayang seluruh unit-unit dalam masyarakat kita, dalam Korea kita, mereka ini adalah orang yang mendengar dan kemudian bersetuju dengan apa yang kita putuskan di dalam musyawarah kita, di dalam syura kita. Kita bincang dengar, semua setuju. Kita buat, semua orang bakal buat, semua orang ringan tulang, semua orang berkorban, semua orang suka, semua orang. Maka tentulah masyarakat di tempat itu akan sejahtera, akan kuat, akan hebat. Muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi saya harap tuan-tuan dulu bangkitkan gila anak-anak kita punya skill pidato, skill dia bercakap. Sebab dalam zaman yang berada tuan-tuan, anak kita dalam persaingan terbuka, mereka mesti menembusi pasaran kerja dengan bukan sekadar sertifik sijil. No. Kalau dia qualified daripada segi sijil, tetapi dia tidak mampu compete, dia tidak mampu untuk meyakinkan orang di depan dia tidak akan mampu bersaing. Tuan-tuan, kena ajak, kena bagi dia berani bercakap, kena berani dia bertanya, kena berani dia duduk di depan. Kena. Pasal apa? Pasal Yusuf, dia bukan takat memimpin dalam rumah tangga dia, nak yakinkan isteri dia, nak yakinkan mak mentua, pak mentua dia, tetapi dia harap dia akan memimpin dalam kelompok yang lebih besar masyarakat dia. Mungkin Yusuf dia mula-mula hanya pimpin pakatan di kampung dia, atau pimpin di kedorong dia, tapi dia mampu atur, dia mampu bercakap, dia mampu. Ada orang dia tak boleh, tak mampu. Sampai dah masa apabila pasaran saja tuan, hak nak isi itu ramai sekali. Tempat kerja sikit, nak buat macam mana? Tempat kerja tu sikit, hak nak isi tu banyak, nak buat macam mana? Kalau tengok kepada sijil mereka ni bawa SPM, hak dapat satu berlambak tuan. Nak buat macam mana? Skor ijazah bagus, berlambak, dapat first class, ramai. Lalu nak buat lagu mana? Daripada top 2, 3, 4, 5 orang duduk dalam satu tempat, seorang, 2 orang main duduk buat penilaian,
Mereka bagi satu tajuk. Lepas tu apa bincang ni. Aduh, guru jekah ni buat betul kan? Kan? Dia bukan letak perempuan dengan perempuan, bubuh perempuan, tak laki-laki yang tu. Pasal apa? Nak tengok siapa berani buka mulut. Hak jantan pun silap-silap tak berani buka mulut. Pasal apa? Depan tu ada perempuan. Tuan-tuan, jangan kata ini tak boleh ni sistem tidak Islam, ni ikhtilaf. Tentu ikhtilaf di dalam pendidikan ada hak yang dibenarkan. Jangan kita close minded. Tu yang saya bilang apa? Duk pakai purdah. Purdah tu ada tempat dia. Purdah ni fadail, dia bukan wajib. Ingat? Saya duk kerja di Mesir dulu, saya ingat lebih kurang 80% pakai purdah. Lord, pakai purdah. Tapi saya bagi, tak apa ni. Anak-anak dah pakai purdah, tak apa. Enti nak pakai purdah, tak apa. Sebab di sini realiti dia purdah. Keselamatan kita pakai purdah. Sebab sini kita bimbang dengan keadaan keselamatan, kita bubuh purdah. Tapi ingat, bila balik dalam sistem, balik dalam di Malaysia, di negara kita, kamu akan masuk di dalam pasaran. Kalau kamu pakai purdah, kamu tutup muka, kamu tutup dengan kepala kamu, minda kamu sendiri, kamu tutup, kamu tak akan mampu berada di dalam Allah. Mana pergi? Balik daripada sana, berapa ramai, mana pergi? Pasal apa tak ada dalam masyarakat? Pasal apa nak ajak perempuan mesti ustaz pula? Mana ustazah? Saya bubuh betul. Saya bubuh. Pasal apa kamu tutup mulut? Pasal apa kamu tak tanya? Hak mengajar di bangunan saya jaga tu, ada 3 bangunan. Hak mengajar di sebelah tingkat tu, ustaz kita pergi mengajar. Ni timpa kelam ni, budak-budak Malaysia, budak Singapura, apa kat main mengaji ni tuan-tuan. Hak ustaz tu mengajar ni anak kita, budak kita. Tapi hak yang mengajar ni pekah depa. Mengaji bab haid, bab nifas, apa semua ni ustaz nak mengajar. Depa hak mengaji. Lepas tu hak tanya orang Singapura. Nak tanya apa? Abang kat Singapura tu tanya. Singapura tu siapa? Perempuan. Depa perempuan juga. Macam apa ustaz? Saya takut, tak yakin dia ni nak tanya, tak yakin. Itu yang saya buat. Kamu nak pakai purdah, pakai. Tapi saya nak beritahu, purdah bukan wajib kecuali dalam keadaan fitnah, baru dia jadi. Muka kamu segak saya tak? Saya baru tu, awak sikit muka kamu segak saya tak? Hidup kepek dia pun. Saya nak buat. Dekat apa? Escapism sebahagiannya. Escapism ni satu pelarian. Kita balik masuk dalam sistem. Di sana kita periksa, kita berhadapan dengan ketat, kita berurusan dengan ketat. Perang. Sekali masuk satu periksa tuan-tuan di Mesir, tuan 3 jam. Dia bagi 24. Dia bagi 24 muka satu. Tak salah 24 muka. Tulis berlekuk tangan. Ada lah waktu bahas lah, aku jumpa syarah. Dia tanya Quran apa lebih kurang tu aja lah. Yang lain ikut tak tu. Tapi kalau balik dengan yang tu, kita balik dengan ilmu, tetapi kita tak ada kemampuan untuk pengucapan awak. Pergi. Dia saya buat. Saya kata, kenapa kamu tak buat? Saya 2 tahun di sana buat. Panggil saya. Kita cakap Arab. Kita berbahas dalam bahasa Arab. Buat program dalam bahasa Arab. Pengurusi wali cakap Arab. Pidato cakap Arab. Semua cakap Arab. Pasal di sinilah tempat latihan. Balik esok kamu akan berada di tengah-tengah sistem, tengah-tengah masyarakat. Balik macam ni tuan. Nikah boleh anak tu gomoi anak tu. Lepas tu pergi sekolah, balik sekolah, balik sekolah. Tu bukanlah semua ustaz, tapi geram bagi nama. Macam mana pergi ambil mendakwah perempuan ni? Pasal apa tak ada ni? Pasal apa? Ni tuan-tuan. Muslimat dalam hati Allah. Contoh kena habang kat anak-anak, kena didik, kena ajar mereka. Zaman mereka lagi dahsyat. Dia bagi apa nama itu kita ni nak masuk dalam 9 orang lah, orang yang utama. Dia bagi 3 bahasa. Dia kata be safe, be ready. Nanti saya lagi depan panel, kamu kena menyampaikan depan semua yang lain. Kamu kena bercakap dalam bahasa Inggeris, kamu kena bercakap dalam bahasa Arab, kamu akan bercakap dalam bahasa Melayu. Dia bagi tajuk dalam bahasa Melayu, tajuk dalam bahasa Inggeris, tajuk dalam bahasa Arab. Hampir ready. Dia bagi tengah jam, hampir buat. Cakaplah lagu nama. Kalau tak boleh gagap dia cakap lah. Taubatlah bom tuan-tuan. Itu bukan temu lagi. Itu baru tapisan. Tak boleh. Yes, dipersilakan.
Hak boleh cakap pun dia pergi tengok dugah, hak boleh nak tengok sini, baru nak tanya apa semua tu. Lah, kalau 10 tahun ni gak guna kan? Maknanya hak Nabi tunjuk ni lama dah. Nabi tunjuk macam mana keyakinan seorang pemimpin berhadapan dengan orang lain. Macam mana orang lain. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya seronok tengok Arab tuan. Arab ni satu yang diajak anak dia dalam kali. Kita tengoklah dalam kelas kita pergi sekolah depa tuan. Pure. Sikit tak kuat lagi dah. Sikit tak takut lagi dah. Kalau tanya semua angkat tangan, haram tak reti pun. Tuan, bukan dia reti tapi angkat tangan nak jawab. Angkat tangan, siapa nak tanya apa? Angkat tangan. Nak tanya apa? Tak tahu nak tanya apa. Tapi tangan angkat juga. Nah, abang kata pulun kata tu. Kita, siapa nak tanya apa? Sekarang. Itulah kita. Allahu Akbar. Apa yang tak kena kepada Melayu ini tuan? Adakah kita layu begitu saja pada anak-anak kita pada zaman yang ada ini? Kita nak kopi, anak kita mesti kemah. Maksudnya anak kita mesti boleh untuk menggantikan tempat kita pada zaman yang mereka dituntut lebih berkualiti daripada kita. Jadi bukan soal kuantiti tapi soal kualiti. Alangkah hebatnya dengan kuantiti yang dipertingkatkan jumlahnya supaya Nabi bangga dengan kita. Nabi bangga dengan muka serbihum. Nabi bangga dengan umat yang ramai. Tapi dia kena percaya umat yang ramai yang Nabi bangga itu bukan sahaja ramai tetapi kualiti itu. Kualiti itu umat ramai yang berkualiti yang mampu menjadi seorang hamba dan khalifah Allah yang sebenar di muka bumi. Jadi tuan, saya bagi masa. Apa kalau ada soalan kita akan sambung pada bulan akan datang di yang kedua pada bulan yang akan datang insya-Allah. Ada soalan? Kalau tak ada apa soalan, kesimpulan dia tuan atas apa yang kita perkatakan pada malam ini di dalam ya kitab yang kita guna kan? Yang kita guna ni kitab ni Mastika Hadis Rasulullah SAW, Muqaddimah dan jilid yang pertama yang diterbitkan oleh Bahagian Ahli Islam Jabatan Perdana Menteri. Kita baru baca hadis yang pertama. Kita masih di peringkat baru kalau nak beli kitab tu, no? Suratul Hadid ayat 21-22. Ayat 21-22. Suratul Hadid ayat 21 dan 22. Saya juga selalu kaitkan dengan apa yang disebut as-sabru nisful imani wal yaqinu al-imanu kulluhu. Sabar itu sebagian daripada iman, yakin itu adalah iman seluruhnya. Maksudnya bila kita menghadapi ujian kita sabar sebagian daripada iman. Tetapi keyakinan kita yakin bahawa segalanya milik Allah, ketetapan ketentuan milik Allah. Kita hanya boleh berusaha dan kita mesti berusaha. Kerana itulah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bukan berpeluk tubuh. Kita dah berusaha merancang buat segala yang perlu dibuat untuk mencapai apa yang kita ingin capai. Tetapi akhirnya kita bertawakal, Allah lah yang menentukan segala ketentuan muslimin muslimat yang InsyaAllah kita akan sambung. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita katakan. Maaf kalau ada salah silap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma di qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ja'alna فائزين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.